warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi, ahli-ahli jatuhan puasa, tuan-tuan dan puan-puan sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah dapat bertemu dalam kesempatan ini tuan-tuan. Alhamdulillah. Kita sudah berada hampir di pertengahan Ramadan, ya, dan tidak lama lagi kita akan sampai kepada nuzul Quran, ya, 17 Ramadan insya-Allah tuan-tuan. Ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita, ya, kita dapat sampai kepada Ramadan. Ya, mudah-mudahan, ya, kita akan dapat diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus, ya, menghabiskan Ramadan ini dengan cara yang terbaiklah tuan-tuan, ya, sebab kita tak tahu barangkali Ramadan ini Ramadan yang terakhir, ya, ataupun kita tak dapat lagi berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Ya, sebab apa tuan-tuan, jangan fikirkan minggu depan, besok pun kita tak tahu nasib kita. Ya, jadi Ramadan yang ada pada kita ni, carilah di mana kesempatan yang ada dengan segala macam kebaikan yang boleh kita buat. Apa kebaikan yang boleh kita buat tuan-tuan? Perkara sunat diberikan pahala fardu, dan yang fardu digandakan sehingga 70 kali ganda. Wallahu yudha'ifu liman yasha, lebih tu pun Allah Taala boleh bagi. Masya-Allah tuan-tuan, ya. Bulan ini memang bulan untuk mencari pahala. Ya, dengan daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar. Jangan kita fikir, ya, nak buat baik tu perkara yang besar tuan-tuan. Ya, Nabi SAW menyuruh kita berbuat baik walaupun dengan memberi makan orang. Ya, dengan memberikan makan orang, walaupun, ya, sahabat dalam hadis yang panjang itu, yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, Nabi suruh bagi makan orang, ya, dan sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana kami nak bagi makan orang? Kami pun kadang-kadang tak ada apa yang nak dimakan. Cuba tuan-tuan bayangkan, para sahabat ni tak ada apa yang nak dimakan. Nabi kata, bagilah orang tu walaupun sebiji tamar. Bagilah minum orang walaupun seteguk air. Tak ada seteguk air, dapat susu sikit pun jadilah. Yang penting orang nak memberi. Nak memberi tuan-tuan, macam-macam cara orang nak beri. Nak cerita kawan saya tuan-tuan, dia pergi beli nasi. Biasalah, dia pergi beli nasi dekat satu tempat. Bila dia nak beli, ya, yang jual tu kata tak payah bayar, dah ada orang bayar. Orang tu bayar tuan-tuan, semua yang dia jual tu. Berapa harga hari tu? 600, 700, kan? Siapa datang ambil? Masya-Allah tuan-tuan, pemurahnya manusia dalam bulan Ramadan. Sama macam pemurahnya Nabi SAW. Bagai angin lalu. Kan? Apa yang ada Nabi bagi ke orang. Tuan-tuan, ya. Cuma kadang-kadang kita kena tengoklah tempat mana yang kita nak bagi. Tuan-tuan, apa yang perlu kita bagi. Ya, bukan semua orang perlu tuan-tuan. Ada orang hantar beras rumah anak yatim. Beras kat rumah anak yatim tu dah sampai ke shilling tuan-tuan. Memanglah Ramadan orang selalu teringat apa dia? Anak yatim, fakir miskin. Memanglah, kan? Dia miskin kampung beza dengan miskin bandar tuan-tuan. Miskin kampung memang tak ada apa, kan? Miskin kampung tapi dia masih boleh hidup.
Jangan miskin bandar. Jangan menganggap orang ada kereta tu miskin. Itu benda biasa kalau di bandar, tuan-tuan. Kan? Ya. Macam tuan-tuan lah. Kan? Orang bayangkan macam mana rupanya PPR tu. Tuan-tuan tengok kereta apa yang parking di PPR. Kan? Berapa? Satu rumah ada berapa kereta, tuan-tuan tu yang sampai melempar sampai keluar tu, tuan-tuan. Bukan PPR sinilah, tempat lain. Janganlah marah pula. Kan? Jadi jangan menganggap itu sebagai satu benda mewah, satu benda biasa, keperluan biasa kepada orang yang duduk di bandar, beza yang duduk di kampung. Tuan-tuan ya, jadi nak memberikan bantuan ini kita kena tahu siapa yang kita bagi itu. Kalau boleh, kalau tak dapat, bagi pun tetap dapat pahala, tapi tak sampailah target dia, tuan-tuan ya. Satulah dalam bulan Ramadan ni, bila orang nak bersedekah, tuan-tuan ya, selalu yang terfikir kepada anak yatim. Ya, tapi perlu diingat, tuan-tuan, anak yatim ni tidak termasuk di kalangan golongan asnaf. Anak yatim ni bukan asnaf. Asnaf tu apa? Banyak orang tanya saya, macam mana nak bayar zakat? Nak bayar zakat, pergi je pejabat zakat, selesai. Dan pergi je pejabat zakat, bayar, selesai masalah kita. Kalau kita nak bayar sendiri, kita pastikan bahawa orang yang kita nak bayar itu termasuk di kalangan asnaf. Sebab apa saya suruh bayar kepada amil? Sebab apa Islam suruh bayar pada amil? Sebab amil itu salah satu daripada apa dia? Orang yang ditugaskan oleh Nabi. Faham, tuan-tuan? Amil tu, kenapa ada amil? Amil tu kerja dia memungut zakat. Dia tak suruh kita bayar. Dia apa ni? Sebab ada amil itulah nak memudahkan tugas kita. Kerja kita nak membayar zakat. Sebab tu ada amil. Tuan-tuan, memang ramai orang tanya, nak bayar zakat sendiri boleh. Pastikan orang yang kita bayar itu adalah asnaf. Kalau tak tercapai. Ni ceritanya, saya nak cerita lain, tuan-tuan, cerita bab zakat pula. Bila ada seorang kawan saya bagi tahu, ramai orang tak bayar zakat, terutamanya zakat fitrah. Ramai orang tidak membayar zakat, terutamanya zakat fitrah. Walaupun zakat fitrah tu hanya beberapa saja, tuan-tuan kan. RM7 ada, RM14 ada, RM21 ada. Tapi kalau tak bayar, tuan-tuan, tak tertunai tanggungjawab. Walaupun hanya RM7. Ada dia jumpa kawan saya, dia bagi tahu, macam mana saya dah 3 tahun tak bayar zakat. Allahu Akbar. 3 tahun tak bayar. Bukan zakat harta, tuan-tuan, zakat fitrah. Macam mana nak dikatakan orang tu boleh bayar zakat fitrah? Zakatul fitri sa'an min tamrin atau sa'an min sya'irin alal abdi wal hurri. Merdeka, zakat fitrah ni segantang sa' daripada tamar ataupun gandum atas hamba, alal abdi wal hurri, hamba ke, orang merdeka ke, laki ke, perempuan ke, kecil besar, kan? Macam mana nak dikatakan orang tu wajib bayar zakat fitrah? Waktu wajib membayar zakat fitrah bila? Orang tu mesti dapat 2. Dia dapat Ramadan dan dia dapat hari raya. Raya bila? Bila diisytiharkan malam tu hari raya dan dia hidup, maka wajib bayar. Siapa yang wajib bayar? Dia ada benda yang nak dimakan, lebihan yang nak dimakan untuk dia dan ahli tanggungannya, untuk dia makan malam tu dan besok hari raya. Ada tak lebihan duit? Rasanya tak ada yang tak ada kan, tuan-tuan. Konsum semua dia ada. Betul? Maknanya dia ada lebihan duit untuk dia hidup,
hari itu dan besok hari raya ada, maka wajib dia bayar. Jangan pandang ringan orang tak bayar zakat ni. Allahu Akbar. Orang selalu ingat zakat fitrah ni tak ada benda. Yang dia selalu dia ingat zakat harta. Itu zakat harta tu kiraan dia lain. Zakat fitrah lain. Ya. Ni. Kesedaran yang tak ada ni. Ya, yang kadang-kadang kita risau. Ya, kena bagi tahu. Yang hadir ni bagi tahu tentang wajibnya membayar zakat fitrah. Ya, orang kecil ke orang besar, siapa yang menanggung dia? Ha. Kalau hamba tuan dia dah bayar. Sekarang hamba dah tak ada. Ya, ketua keluarga tu ada tak lebihan makanan besok hari raya? Lebih. Kan? Maka dia kena bayar zakat fitrah. Dan jangan dipandang ringan walaupun sekadar RM7. Bila orang tu cakap dengan kawan saya, dia tak bayar dah 3 tahun tak bayar zakat. Allahu Rabbi. Tak menganggap bahawa bayar zakat tu besar, tuan-tuan. Kan? Walaupun RM7, sebab benda tu kecil sangat. Alah, setakat RM7, tak ada benda. Tak ada benda, memanglah dia rasa tak ada benda. Pahala tak sampai. Pahala tak sampai dan dia menjadi tanggungan, wajib bayar bila dia ingat qada. Satu hari puasa raya ni, Sayyidina Uthman dalam riwayat dia terlupa bayar zakat fitrah. Sebagai nak menebus zakat fitrah tu, tuan-tuan, apa dia? Dia memerdekakan seorang hamba. Dia memerdekakan seorang hamba. Maka kata Nabi SAW, ya, kalau engkau merdekakan seorang hamba tu pun tak akan sama dengan zakat yang engkau bayar sebelum daripada solat hari raya. Awak tuan-tuan, seorang hamba tu berapa ribu dinar? Ya, zakat fitrah tu cuma segantang makanan. Tuan-tuan, kalau kita makan beras biasa kan, bayar je lah RM7. Kalau beras mahal sikit, bayarlah RM14. Kita memang makan beras basmati paling mahal. Lagi apa? Apa lagi beras yang mahal saya pun tak tahu lah, tuan-tuan. Saya ni jenis apa ada saya cekik je. Kan? Lagilah kalau saya ni makan kat dewan makan. Makan dewan makan, tuan-tuan, buat khusus makan kat dewan makan. Apa dia masak, saya makan. Tak tahulah beras, tak pernah tanya pula yang tukang masak tu ni beras jenis apa. Tapi kalau agak-agak tak patut aku bayar RM7 ni, kena bayar RM14. Tak apa. Nah, tuan-tuan, ya. Jadi kalau kita rasa kita makan beras mahal, tapi adalah dia punya ni. Saya pun tak ada kat sini pula, tuan-tuan, kadar tu. Ada 7, ada 14, ada 21. Bayarlah ikut yang sepatutnya. Terlebih tak apa, jangan terkurang, tuan-tuan, ya. Takut-takut nanti, tuan-tuan, ya. Zakat ni, memanglah, ya. Kenapa kena bayar zakat ni, tuan-tuan? Sabda Nabi SAW, Rasulullah SAW mewajibkan setiap Muslim menunaikan zakat fitrah kerana ia membersihkan orang puasa daripada kata-kata keji dan tidak bermanfaat. Ya, yang kita, iyalah kadang-kadang kita terlajak, tuan-tuan, kan, maki hamun orang, marah orang. Lagilah kalau bawa kereta petang-petang nak balik rumah, ya Allah, tak ada kerja lain, maki orang. Ni bodoh depan ni, yang bawa kereta ni. Dah tua-tua pun bodoh. Kalau laki yang bawa lembab depan ni, mesti perempuan. Itu dia kutuk. Kan? Ada je nak mengata orang. Padahal kita puasa ni, astagfirullahalazim. Padahal naik kereta tu, astagfirullahalazim. Zikir tu, bila lalu je yang tak betul, maki bodoh. Kan? Lagi tengok kalau orang tua yang bawa, Allah, dah tua-tua pun bodoh, dah kena pula. Aduh. Asyik nak maki orang hari kerja, tuan-tuan. Yang tu kita tak perasan. Yang itu telah mencacatkan pahala puasa itu. Kan? Itu belum lagi kita, kan. Tengok orang lalu lalang depan rumah kita, ya Allah, ni kan.
Tengok orang ni beli makan banyak, ya Allah, menterdarah dia ni teruk. Kan? Beli air sampai 5 bungkus, gila. Kan? Macam-macam tuan-tuan. Yang takut yang itu jadi dosa. Jadi sebab tu kena bayar zakat, nak membersihkan. Ya. Okey, dan satu lagi, ya. Kata Waqi', zakat fitrah dalam bulan Ramadan seperti sujud sahwi dalam salat. Kata Waqi', apabila sujud sahwi dapat melengkap dan menyempurnakan salat, macam itulah zakat fitrah sebagai alat menyempurnakan pahala puasa. Ini macam sujud sahwi, terkurang, cacat dan sebagainya. Dalam hadis lain, ya, pahala puasa Ramadan tergantung di antara langit dan bumi. Zakat fitrahlah yang akan menyampaikannya. Masya-Allah. Ya. Zakat fitrah tu nak menyampaikan. Ya, kalau tak tahulah macam mana. Ya. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfardukan zakat fitrah pada bulan Ramadan atas umat Islam secupak daripada tamar atau secupak daripada gandum, sama ada yang merdeka atau hamba, lelaki atau perempuan, kanak-kanak atau dewasa, semua. Dan dalam hadis yang lain, kata Ibnu Abbas, katanya Rasulullah mewajibkan umatnya mengeluarkan zakat fitrah sebagai penyuci diri, orang yang berpuasa daripada perbuatan yang tidak bermanfaat dan keji, makanan kepada orang miskin. Siapa yang mengeluarkannya sebelum solat hari raya, maka itulah zakat yang diterima. Manakala siapa yang mengeluarkannya selepas solat, jadilah sedekah biasa. Sebelum solat. Sebab itu solat sunat hari raya elok dilewatkan sedikit. Imam bagi peluang orang nak bayar zakat. Walaupun sikit tuan-tuan, tapi maknanya cukup besar. Jadi kalau dah pahala tak sampai, tuan-tuan bayang, pahala tak sampai. Kan? Tarawih, kan? Tuan, 20 rakaat. Kan? Lagi khatam Quran 5 kali. Allahu Akbar. 5 kali khatam Quran tu, tuan-tuan bayang. Kita satu hari baca satu juzuk, berbuih dah mulut, tuan-tuan. Dia kalau 5 kali tu, sehari berapa kali, tuan-tuan? 6 kali. 6 juzuk satu hari. Hebat, tuan-tuan. Kan? Kita ni dengar kawan kita baca lambat tadarus. Lambat mamat ni. Kau jangan ikut kumpulan aku. Bukan sini, tuan-tuan, tempat lain. Jangan marah, tuan-tuan. Kan kawan kita baca lambat pun kena marah, tuan-tuan. Kita ni semua nak cepat, tuan-tuan. Tuan-tuan, yang tu pahala lagi apa? Tadarus Quran, kita baca lagi Quran, tahajud tengah malam. Kan? Apa lagi segala macam kebaikan, kalau tak sampai, Allahu Rabbi. Itu satu. Yang disebut tadi, tergantung di antara langit dan bumi, melainkan selepas dia mengeluarkan zakat fitrah. Jadi itu kepentingan zakat. Dan satu lagi yang ada zakat, tuan-tuan, yang ada satu lagi sedekah. Zakat ni ada had dia. Zakat ni ada apa ni, kadar dia. Sedekah tak ada. Sedekah tak ada. Tak ada kadar. Berapa yang kita nak bagi. Zakat ada. Zakat fitrah ni. Sa'an min tamrin. Satu sa', secupak. Okey. Habis kalau zakat harta 2.5%. Sedekah tak kira berapa peratus yang kita nak bagi, tuan-tuan. 20%, 40%, berapa harta yang kita ada. Kan? Yang tu nak menunjukkan apa, tuan-tuan? Ni kalau orang yang rajin bagi sedekah ni, tuan-tuan. Ya Allah. Jangan takutlah, kata Nabi, tidak akan jadi miskin orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah tak akan jadi miskin, bertambah dia. Bertambah dia. Dan walaupun kadang-kadang, apa, tuan-tuan, sedekah kita ni tak tepat.
tak kena, tapi pahalanya tetap ada. Saya dah ceritakan tuan-tuan, orang kaya keluar tengah malam. Keluar tengah malam nak bersedekah. Lalu dia pun jumpa orang, dia pun bagi. Jumpa bagi. Kecoh pula dekat bandar tu. Malam tadi ada perompak yang dapat duit sedekah. Rupanya yang dijumpa malam tadi tu perompak. Tak kena pula dah. Aku nak bagi orang miskin, perompak pula dapat. Keluar lagi dia malam yang kedua. Jumpa pula orang. Dia bagi sedekah. Besok kecoh dekat kota dia. Malam tadi ada pelacur dapat duit sedekah yang banyak. Dia kata lah, malam tadi itu pelacur yang aku jumpa. Tak, malam ketiga dia keluar lagi. Dia jumpa orang, dia pun bagi sedekah. Besok kecoh lagi, malam tadi ada orang kaya yang dapat duit sedekah. Yang ketiga ni orang kaya. Malam pertama penyamun, malam kedua pelacur, malam ketiga orang kaya. Semua tak kena. Ada tak pahalanya di sisi Allah? Tetap ada. Jadi kita nak bersedekah ni janganlah berkira sangat. Tuan-tuan ya, tengok masjid cantik, masjid cantik sikit je lah. Tengok surau ni, aircon kiri kanan ni, siap kira lagi. Tak, ini surau ni aku bagi RM1 udah. Ya salam. Berkira tuan-tuan, kira pula aircon berapa. Memanglah aircon banyak, dia tahu tak aircon banyak, bil pun tinggi. Ni yang dia tak fikir. Betul tuan-tuan? Ke macam mana? Aircon lagi banyak lah bil nak pakai. Patut lagi banyaklah kita menyumbang. Betul? Dah lah tak pernah wudu, jenis yang tak pernah wudu kat rumah ni tuan-tuan. Jangan marah tuan-tuan ya. Ustaz ni jahat pula mulut dia mana. Jenis yang tak pernah wudu kat rumah tuan-tuan. Dia asyik wudu kat surau, Dia pernah kira tak agak-agak ni air wudu aku ni berapa sen kena bayar. Faham tuan-tuan? Aku seorang, kalau kena 100 orang, pening pula bendahari membayar. Kan? Jadi apa yang kita nak balas? Itulah, masuklah dalam tabung. Macam-macam tabung ada belakang tu, tengok. Tabung ni yang kecil, yang besar. Macam-macam ada tuan-tuan. Kan? Jadi yang tu yang kena fikir. Yang sedekah ni tuan-tuan, itu zakat. Itu zakat satu hal. Yang sedekah ni, yang keperluan orang ni hari-hari. Ya, yang keperluan orang ni hari-hari. Ya, surau masjid yang perlukan tempat, apa yang perlukan bantuan, yang kita selalu datang tuan-tuan ya. Allahu akbar. Ya, ada satu surau tuan-tuan tak payah sebutlah mana. Bocor habis. Saya cerita tuan-tuan ni, bocor habis tuan-tuan, bertakung banyak. Saya kuliah ni takung sana takung sini, bocor. Dalam kuliah saya pun, ilaha illallah, memanglah bocor. Kan, seminggu RM1 dia bagi. Kan, seminggu RM1 memanglah bocor surau. Bulan depan saya datang, takung dah tak ada. Dah tak ada takung lah ustaz. Dah repair semua. Barulah ada kesedaran, kan, nak membantu. Yang itulah tuan-tuan ya, sedekah ni tuan-tuan ya. Sedekah ni. Ada orang sedekah dengan sebab dia sedekah air. Dia bagi minum orang air. Itulah yang menyelamatkan dia daripada neraka. Ada orang hanya bersedekah beberapa keping roti, itulah yang menyelamatkan dia. Ya, walaupun dia telah beribadat 60 tahun. Satu kali maksiat tak dapat tutup. Yang akhirnya dalam hidup dia sempat sedekah beberapa keping roti. Itu yang menyebabkan dia masuk syurga. Pak tuan-tuan, jangan pandang ringan sedekah walaupun kecil. Tuan-tuan ya, yang tu yang kita kena fikir, terutamanya dalam bulan Ramadan. Yang mana pelik, kadang-kadang kita pelik juga kan, bulan lain tak banyaklah orang minta tu minta ni, bila datang bulan puasa macam-macam orang minta. Tapi itulah yang nak menguji apa tuan-tuan? Nak menguji iman kita. Percayalah tuan-tuan percayalah tuan-tuan, kita kalau nak sedekah tuan-tuan, kita tak akan tengok apa yang ada dalam bank kita, betul kan? Kita tengok apa yang ada dalam poket kita.
Ada 30 sen ni mat, lebih tadi pergi bazar Ramadan. Nampak tak tuan-tuan? Jarang kita nak sedekah tengok apa yang ada dalam bank. Nanti bagi nombor akaun, nanti saya tengok dalam bank saya ada berapa. Ada? Jarang tuan-tuan, jarang. Yang kita selalu seluk sana, seluk sini. Allah, 30 sen ni. Tak kisahlah. Ada nilai tuan-tuan. Ada nilai. Kat rumah kita jumpa duit 10 sen, tak ada siapa cucu nak ambil. Betul? 10 sen, tak ada siapa cucu atuk orang kaya kan, 10 sen tak ada apa. Tapi tuan-tuan bawa 10 sen masuk dalam tabung. Ya Allah, disimpan pahalanya sampai hari kiamat. Ada nilai tuan-tuan, ada nilai. Ada duit beli baju buruk kan, ada duit makan keluar, jadi itulah. Tak ada nilai tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan tadi buka puasa makan lobster seekor 1000, bila dah keluar ada rasa nak makan lobster tak? Tak ada dah kan. Ada rasa lobster lagi tak kalau dah keluar? Tak ada. Faham tuan-tuan? Ada orang promosi kat saya, lobster udang besar tuan-tuan kan, 1-2 ribu. Gila. Seekor 2 ribu. Ketam Alaska 1-5 ribu seekor tu. Besar ketam, besar meja ni tuan-tuan. 5 ribu. Kawan saya kata kita beli lembu seekor, makan sekampung boleh. Nampak tuan-tuan? Tapi kalau orang nak makan, apa ada? Tak ada. Kan? Percayalah tuan-tuan, percaya. Sedap ni kat tekak ni je. Sedap ni tuan-tuan, bila lalu kat tekak je sedap. Kalau dah terlebih pun tak nak tuan-tuan. Betul? Dah tak lalu dah tuan-tuan. Kalau dah kena kan, cendol 3 geluk semua kan. Yang keempat ada rasa sedap tak tuan-tuan? Tak nak dah aku. Sekarang tersembur pula, sujud kan, terkeluar pula kan, pasal pula surah ni. Mudahlah tuan-tuan. Tazkirah saya yang agak merepek sikit ni, peringatan untuk diri saya dan tuan-tuan. Jangan lewatkan membayar zakat, dan bagi tahu kepada anak cucu kita siapa yang wajib semua mengeluarkan zakat. Dan wajiblah, yang wajib lah tuan-tuan, yang ada kerja, yang ada tanggungan, wajib mengeluarkan zakat dan bersedekahlah dalam bulan Ramadan. Kita tak tahu mana sedekah kita yang walaupun kecil ke, tak tahu kecil ke besar, itu yang diterima oleh Allah, dan itulah yang menyebabkan kita dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ampun maaf sekian selamat menunaikan ibadah puasa kan. Raya awal lagi nak sebut raya, malu pula tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan Ramadan kita dengan melaksanakan tugas. Anggap tuan-tuan, anggap tugas Ramadan ini macam tugas kita kerja. Macam mana kita bersungguh-sungguh kita kerja, macam itulah bersungguh-sungguhnya kita beribadat dalam bulan ini. Kenapa kita boleh kerja sungguh-sungguh, tapi bila datang bulan Ramadan kita ambil lewu saja tuan-tuan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.